A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan menjawab persoalan penduduk mengenai syarat-syarat untuk kita mendapat anugerah tanah daripada kerajaan negeri Terengganu. Okay. Antara syarat-syarat untuk kita mendapat pertimbangan oleh kerajaan negeri Terengganu bagi mendapatkan tanah anugerah. Tanah anugerah ini boleh dimohon oleh sesiapa saja, tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertamanya dan yang paling penting ialah pemohon mestilah rakyat negeri Terengganu. Rakyat negeri Terengganu bermaksud dengan IC dia hak tengah tu nombor 11. Bermos tauting lama tak boleh, kecuali dia memohon untuk menjadi rakyat negeri Terengganu, isi borang, lepas tu dah diiktiraf sebagai rakyat negeri Terengganu baru boleh. Kebanyakan orang memohon orang luar daripada negeri Terengganu, hak ni tak boleh lah, walaupun dia duduk lama. Kalau mungkinlah ada antara mereka yang sayang pada negeri asal mereka, tapi tanah untuk negeri Terengganu ni hanya untuk rakyat Terengganu lah. Kalau dia nak juga, kena tukar syarat, dia kena jadi rakyat negeri ni. Dia tak boleh dah jadi rakyat negeri dia, kena jadi rakyat negeri ni. Dan boleh memohon lah di pejabat daerah. Yang keduanya ialah mesti berkahwin. Kita nak membantu kerajaan negeri, nak membantu mereka-mereka yang telah berkahwin tapi masih lagi tinggal menyewa dan tidak memiliki hartanah. Ini adalah golongan sasaran. Mereka yang telah berkahwin ataupun mereka yang bujang tapi umur dah 40 lebih ke atas. Boleh lah. Kalau bawah pada tu tak boleh. Bujang, tidak ada apa-apa komitmen, tidak ada apa-apa tanggungan. Jadi hal ni kita tidak utamakan. Jadi kita utamakan kepada mereka yang telah berkahwin dan mempunyai keluarga lah, anak pinak. Kemudian lagi, tanah-tanah di negeri ini diutamakan juga kepada pengundi-pengundi di don tersebut. Jadi orang luar ni kita hold dulu, kita beri keutamaan kepada mereka-mereka yang telah mengundi di kawasan tersebut. Iaitu kalau contohlah kalau Kata Abang ni, jadi kita utamakan penduduk Kata Abang dululah. Barulah kita, kemudian kalau ada orang luar, baru kita beri ke orang luar. Contohnya lah, dia duduk sini, duduk dalam Kata Abang, tapi dia mengundi di Kuala Lumpur. Jadi dia telah memberi benda ni kepada undi dia tu kepada kawasan yang lain. Jadi orang-orang di kawasan sepatutnya kita duduk situ, kita mengundi situlah. Jadi kita utamakan kepada pengundi kita dulu, pengundi yang duduk dalam kawasan tersebut. Ni bukan cakap hapati ni memang antara syarat-syarat yang kita nak suruh supaya menggalakkan supaya rakyat Malaysia menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi. Ada di antara kita ni, kalangan kita ni tidak memahami bahawa pentingnya mengundi ni. Ini adalah tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Kalau tak mengundi, apa jasa kita dan kenapa kerajaan nak membantu kita? Jasa kita ialah menentukan hala tuju. Pasal undi, nak undi siapa tu kita tak
Tak kisah, tapi yang penting menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang penting. Kemudian lagi, orang-orang yang nak memohon tanah ni, dia hanya layak sebidang saja. Sebidang saja tanah kurniaan. Kalau dah dapat, tak boleh dah mohon yang lain. Walaupun dia rentah tanah secara haram, yang banyak, contoh 10 hektar, 20 hektar, tak. Kerajaan beri sebidang je. Sebidang tu pun dalam anggaran 500 meter persegi. Tuan-tuan yang dengar apa yang saya beritahu ni, kadang-kadang mungkin ada percanggahan mungkin, ataupun ada maklumat-maklumat lain, boleh komen lah di bawah ni. Saya di komen kita ni mungkinlah boleh membantu orang lain pula untuk memahami dengan lebih lanjut. Ni hak peringkat saya beritahu ni, hak saya hadiri taklimat, saya hadiri kursus, hak ni hak diberitahulah. Jadi seorang sebidang je, tak boleh lebih. Dan kalaulah orang tu telah ada dah tanah sendiri, sama ada dia beli ataupun tanah saka, dan ianya telah, kalau dikira-kira dihitung, melebihi dah 4 lot. Ni kerajaan beri selok 500 meter persegi. Kalau sekar boleh berapa lot. Fikir situ lah, tengok situ lah. Jadi kalau ada dah tanah sendiri, kita akan utamakan kepada orang yang belum memiliki harta tanah. Kerajaan negeri akan memilih orang yang belum lagi ada harta tanah. Cara nak semak, sistem lah dekat pejabat daerah tu, pejabat tanah, semua orang pakai komputer lah ni, tak boleh nak tipu lah. Asal ada nama je, walaupun tanah tu tanah ramai, ada nama dia, kira ada lah. Dia kira ada. Baik, kemudian pula satu lot yang dikurniakan ini adalah pilihan. Sama ada nak beri ke orang rumah ke ataupun suami ataupun isteri. Pilihan salah seorang, dia tak boleh dua-dua, dia seorang je boleh. Lepas suami dapat, tahun depan bini pula nak juga, tak boleh. Dia seorang je. Dalam daftar tu dia tulis dah. Seorang, suami ataupun isteri, pilihlah nak beri ke siapa. Kemudian lagi nak juga, pasal dia ada tanah retah dah. Kena beri ke anak-anak lah pula, hak kahwin. Kita tak boleh dah, kita banyak dah, kita dapat dah kurniaan, beri ke anak pula. Gitu. Baik, kemudian lagi, mestilah orang yang memohon ni belum pernah lagi memohon tanah RTB. Kerana sekarang ni rancangan tanah berkelompok untuk perumahan ni sedang giat dijalankan oleh kerajaan negeri. Mana-mana yang memohon semua dalam proses dah sekarang ni. Dan kita, kerajaan negeri menjangkakanlah setiap bulan akan ada penerima-penerima baru tanah-tanah ni. Yang siap proses je, serah. Siap proses je, serah. Dia nak buat gitu dah. Nak percepatkan lagi proses ni, kerana kita bimbang. Kita telah mengalami satu perkara yang memberi pengajaran yang besarlah kepada kerajaan Parti Islam Malaysia PAS pada tahun 1999 sehingga 2004, kerana proses yang berlarutan menyebabkan akhirnya ada penduduk-penduduk yang telah dikurniakan tanah-tanah akhirnya dipanggil terkilan, ditolak selepas mana peralihan kerajaan berlaku. Jadi sekarang ni kita percepatkan lagi proses tu. Jadi kalau lah penama-penama tu telah memohon tanah berkelompok, hak ni kena tunggu keputusan pada kerajaan negeri. Kena kita tanya sendiri. Tak boleh tanya MPKK tak tahu. MPKK dia kat kapung ni je. Urusan peribadi mengenai tanah, urusan persendirian kena pergi jabat. Bawa IC kita, royak tanah kita mana.
kena tanya sendiri. Tanya MPKK dak jadi kakah. MPKK dak kerja jabat tanah. Kita mana hak kerajaan beri, so cari tu je lah hak kita cari. Jadi insya-Allah itulah antara perkara-perkara yang boleh kita tengoklah, syarat-syarat yang mudah lah daripada kerajaan negeri, tak adalah payah mana. Dan ianya tidaklah perlu kepada orang miskin je boleh ni, bukan. Ni orang-orang semua boleh memohon. Dengan syarat layaknya ialah rakyat negeri Terengganu berkahwin, mengundi dalam kawasan tersebut, menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dalam kawasan tersebut. Kemudian belum lagi menerima tanah anugerah kerajaan dan juga tanah sedia ada tidak melebihi daripada 4 luk. Okey, tengoklah tu. Dan tanah ni memanglah orang nak belaka. Tapi keupayaan membayar tu pun satu isu juga. Tuan-tuan kena tengok balik juga tu. Nak bayar 10% dengan harga premium sekarang. Nilaian tanah ni akan dinilai oleh agensi yang berkaitan dan dia akan bubuh harga tanah tu. Kalau lah tanah tu harga RM60,000, tuan-tuan kena bayar RM6,000, kena prepare duit. Prepare duit, siap-siap dia bagi 3 bulan je untuk bayar. Bila dah kemampuan untuk bayar tu penting. Kalau kita beri kepada orang yang terlalu daif pun masalah juga. Dia tak boleh nak bayar. Jadi saja je lah tanah tu. Lepas 3 bulan tak bayar, kerajaan dia akan ambil balik tanah tu. Dia tak boleh jadi milik lah. Dah tak bayar. Lepas pada 3 bulan mampu bayar. Bayar dah habis. Dalam masa 3 tahun kena mendirikan rumah. Kena buat rumah dalam masa 3 tahun. Nilai balik. Kalau tak ada rumah, tak boleh gerang. Ni setakat saya tahulah. Kalau salah tu tolong komen bawah ni. We maklumat korang. 3 tahun tak buat rumah. Saja juga kerajaan negeri nak suruh kita duduk. Jadi gitu. Isunya gitulah. Kemampuan kita pula. Kita nak memohon tu. Biar kita sahih. Memang kita boleh nak mohon rumah ni. Yalah, ini pun sumber pendapatan kerajaan negeri. Dengan menyerahkan tanah-tanah yang murah kepada rakyat. Sambil-sambil tu menjana pendapatan kerajaan negeri. Jadi, itu saja daripada saya, insya-Allah. Kalau ada apa-apa yang kemuskilan, nak bertanya ke apa ke kepada penduduk kampung kita, MPKK Alun Makhbar, boleh mari jumpa saya lah pasal tanah ni. Boleh mari jumpa saya, insya-Allah kita cuba berikan jalan macam mana cara untuk kita memohon kepada mereka yang layak. Tak usah malu lah. Mari rumah. Blebeh kabur 15 tahun dah tak boleh. Bukan. Saya baru 2 tahun pegang ni. Hak setakat ni. Hak ni lah peraturan hak kita pakai ni. Pasal kita pergi khusus, kita pergi taklimat, hak ni lah kita pakai. Apa zaman dulu orang tu boleh banyak tu, tak tahu tu. Tu bukan zaman saya tu. Saya ni baru 2018 pegang ni blebel kan. Jadi insya-Allah ada penduduk kampung kita, saya faham sangat semua orang nak tanah, tapi kita tahu ada di antara kalangan kita yang tidak mampu untuk memilikinya walaupun dalam keadaan yang kerajaan negeri beri dengan harga yang murah dah. Bukan semua orang ada pitih. Dan hak ada pitih tu pula dah duk berebut banyak. Boleh saja. Nak banyak beli sendiri. Tak usah duk balah dengan kerajaan negeri. Beretos 10 hektar. Sampai kali ni tak boleh gerang. Gua ni yang banyak nak kereta sampai 10 hektar. Buat benda apa? Lepas tu, dia pun ambil keputusan, hamba nak jual murah-murah. Boleh ke jual harta orang? Kalau harta kita lah lagi nak jual. Dia panggil penggubalan wang haram. Jual harta benda orang tak boleh, tuan-tuan. Ni kan harta kerajaan negeri. Orang lain pun ada hak.
kenapa kita seorang je hak duduk conquer. Nak buat betul-betul ikuti cara yang benar, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.